Hello semua. Dalam video kali ini, kita akan teruskan dengan subtopik 7.2 untuk belajar macam mana nak analyze graph. Okay, ada 3 jenis graph bagi simple harmonic motion yang kita akan belajar, iaitu yang pertama, displacement time graph, Y melawan T. Dan yang kedua, velocity time graph, V melawan T. Dan ketiga, acceleration melawan time graph, A versus T. Dan yang terakhir adalah energy melawan displacement graph. Okay, dan kalau kita tengok kat sini dalam subtopik 7.1, kita ada beberapa lagi equation Y, V, A dan energy in terms of Y, maksudnya contoh velocity in terms of Y, iaitu velocity melawan displacement, acceleration melawan displacement. Okay, tetapi yang kita akan fokuskan dalam LO kali ini adalah untuk 4 graf ini sahaja. Okay, dan energy displacement graph ni kita akan pecahkan kepada K dan U. K for kinetic energy, U for potential energy, melawan displacement. Okay, so untuk graf yang pertama, displacement time, so kita akan masuk ke dalam konsep. Okay, so yang mana kita nak keluarkan relation. Okay, kolom yang pertama, relation bagi graf Y melawan T. Okay, dan macam mana bentuk graf Y melawan T adalah daripada equations dia. Okay, di mana kita tahu konsep Y iaitu displacement. Okay, Y in terms of T adalah A sine of omega times T. Okay, yang mana A is for amplitude, omega is for angular frequency. Okay, jadi kat sini paksi Y axis kita adalah semestinya Y. Okay, dalam unit terbitannya adalah meter. Okay, dan paksi x-axis adalah time T. Okay, dalam unit asasnya adalah second. Okay, jadi kita akan melakarkan graf sine graph. Okay, kalau perasan di sini, Y ini adalah in terms of T. Okay, dia adalah berkadar langsung dengan sine of omega T. Jadi kita akan melakarkan a sine graph. Right, so sebelum kita melakarkan bentuk sine graph, kita kena kenal di mana T ni adalah tempoh masa. Okay, jadi kalau kita tengok pada tempoh masa untuk melengkapkan satu cycle, okay, satu cycle adalah satu period. Okay, iaitu T besar. Right, so katakanlah kat sini saya nak paparkan 3 cycle. So ada 2 T and then 3 T. So yang mana T ni adalah period. Right. Okay, jadi kalau satu cycle kita mempunyai 4 kuadran. Okay, yang mana satu kuadran adalah 90 degree. Okay, jadi kita boleh pecahkan satu cycle T ni kepada separuh daripada T, iaitu T per 2. Okay, dan kemudian T tambah 2T, iaitu 3T bahagi 2. So separuh daripada 1.5 cycle, so 3T per 2. Okay, dan separuh daripada 2T dan 3T, so 2 tambah 3 is 5, okay, bahagi 2, so 5T per 2. Alright, so ini maksudnya daripada 0 kepada T per 2 ni adalah separuh cycle, iaitu 180 degree. Okay, bermaksud sebenarnya kat sini pun kita boleh pecahkan lagi, separuh daripada T per 2 tu adalah sebanyak T per 4. Okay, so kat sini saya tak perlu labelkan lah ya. Maksudnya kita faham di mana satu cycle tu mempunyai 4 kuadran. Okay, tengok daripada 0 ke T per 4 ni satu kuadran. Okay, kemudian another quadrant. Kemudian ini adalah the third quadrant. And then 4 kuadran yang keempat. So lengkaplah satu cycle. Okay, bermaksud untuk setiap satu period tu kita boleh pecahkan kepada 4 kuadran. Alright, so now kita nak melukiskan a sine graph. Okay, jadi bentuk sine graph adalah bermula daripada kosong. Okay, jadi kita akan lukiskan daripada kosong. Okay, iaitu Y bersamaan kosong. So apabila Y bersamaan kosong, okay, kemudian dia akan menjadi positif Y. Okay, so ni adalah point yang kedua. Okay, pada T per 4, kita lukiskan bentuk sine seperti kita dah tahu. Okay, dan pada separuh cycle, balik kepada kosong, and then kita akan goes to minus sign. Okay, dan lengkapkan satu cycle. Okay, so ini adalah 4 titik. So kita akan sambungkan titik tersebut untuk membentuk satu sign. Okay, bagi satu cycle. Right. Okay, dan kat sini kalau perasan di mana
nilai maksimum bagi displacement iaitu A. Okay, kita tahu di mana amplitude bermaksud maximum displacement. Okay, jadi kita boleh labelkan nilai maksimum graf kita adalah sebagai A for amplitude. Okay, dan the negative value is minus A. Okay, so bagi paksi y-axis, nilai maksimum for the displacement is A for amplitude. Okay, ini adalah gambaran untuk satu sign, satu cycle. Okay, dan kita boleh lengkapkan kepada the second cycle. Okay, so ini adalah point dia. Dia akan goes to positive A, back to 0, minus A, go back to 0. Okay, so ini adalah second cycle. Alright, and then the third cycle, continue to A, 0, and then minus A, and then go back to 0. Okay. Right, so ini adalah menunjukkan bila kita perasan daripada kosong kepada satu period. Okay, katakan saya bagi nilai period tu adalah 2 second. Okay, jadi kalau 2 kali T iaitu 2 kali 2, 4 second. Kemudian 3 kali T iaitu 3 kali 2, 6. So maksudnya dia punya penambahan adalah increment di 2, 2, 2. Okay, kosong, 2 second, 4 second, 6 second. Okay, ini menunjukkan period dia adalah constant. Okay, disebabkan period dia constant, sebab itulah juga angular frequency kita akan constant. Okay, angular frequency ni dia bergantung kepada period. Okay, di mana equation omega adalah 2 pi per period. Okay, jadi bila mana period kita constant, kenapa period kita constant? Sebab kenaikan daripada kosong kepada satu cycle, iaitu contohnya 2 second, dia akan meningkat dengan kadar yang sama. Okay, 4 second. Tambah lagi 2 second, jadi 6 second. 2, 4, 6 menunjukkan dia punya period is constant. Bila period constant bermaksud angular frequency juga akan constant. Okay, ini adalah reason kenapa SHM memberi nilai amplitude dengan omega yang constant. Kalau omega tak constant, contoh kalau omega ni angular frequency dia berkurang. Kalau omega berkurang bermaksud period dia akan semakin besar. Okay, jadi kalau period semakin besar, graf kita akan semakin lama semakin memanjang. Bermaksud daripada kosong ke T, katakan 2 second, untuk naik kepada second cycle, kepada 2T, dia bukan jadi 2T lagi. Kalau omega dia semakin bertambah, omega semakin kecil, period semakin bertambah, bermaksud daripada T kepada second cycle, dia akan meningkat daripada sepatutnya 2, 2, 2, 2 dia meningkat. Tapi sekarang dia meningkat 2, kemudian mungkin meningkat 4. So maksudnya dia punya cycle tu lebih jauh. Okay, kalau saya boleh lakarkan, kalau omega dia berkurang, therefore period dia bertambah. Okay, apa yang berlaku pada graf kita, dia akan semakin lama semakin jauh. So satu cycle, ini adalah 2 second contoh. The second cycle dia akan makin lebar, macam tu. Okay, dan kemudian semakin jauh, semakin lebar. So ini adalah bukan SHM, sebab SHM kena constant in the period. Okay, itu logik kalau omega is decreasing. Okay, sama juga logik kalau omega tu bertambah. Kalau omega bertambah bermaksud period dia semakin kecil. Sebab omega dengan period berkadar songsang. Omega is 2 pi per period. Okay, semakin besar omega bermaksud semakin kecil period. Okay, jadi apa yang berlaku pada graf kita, dia akan memberikan setiap cycle tu dia punya tempoh masa semakin singkat. Okay, contoh satu cycle ni adalah contoh 2 second. Kalau period dia semakin berkurang, untuk second cycle dia semakin rapat-rapat. Third cycle lagi rapat, fourth cycle lagi rapat, makin lama semakin rapat. Ini juga bukanlah simple harmonic motion. Sebab simple harmonic motion period dia kena constant. Okay, so itulah reason kenapa angular frequency bagi SHM kena constant. Logik dia macam mana? Kita kena fikir logik paling mudah analogi sebagai buaian. Kalau kita naik buaian, kita akan bermain dengan seronok. So tak adalah satu ayunan kita 2 second. Second ayunan semakin laju. So berbahayalah bila kita nak main buaian kan. Sama juga kalau kita main buaian, kalau omega dia semakin besar, period semakin slow. Bermaksud satu ayunan, 2 ayunan, 3 ayunan tu asyik nak kena tolak saja. Dia tak best juga kan main buaian. Jadi kalau kita nak main buaian dengan seronok, period kena constant. So that's why that the increment untuk satu cycle ke second cycle ke third cycle tu akan
constant saja. Okay, so itu adalah reason angular frequency kena constant. Right, so sama juga untuk case amplitude. Okay, amplitude kena constant. So maksudnya untuk satu cycle, nilai amplitude dia adalah sama saja untuk second cycle. Okay, dan amplitude dia adalah sama untuk third cycle. Okay, tidaklah bermaksud semakin lama A itu semakin berkurang. Kalau A semakin berkurang, ini bukan SHM. Kenapa? Kalau A amplitude semakin berkurang, bermaksud satu cycle dia akan bagi satu amplitude contoh. Second cycle, amplitude makin kecil. Okay, third cycle lagi kecil. Fourth cycle lagi kecil. Ini bukanlah SHM. Ini namanya damping oscillation. Damping. Damping ni macam konsep dalam absorber kereta. Bila kita naik kereta, kalau kita langgar bumper, okay, kita duduk dalam kereta, kita akan terhayun sekejap, seketika, kemudian kita akan statik semula. Okay, sebab itulah fungsi absorber. Kita tak naik kuda. Kalau kita tak ada absorber pada kereta, amplitude dia constant, maksudnya kalau kita langgar bumper, kita akan macam bermain kuda pula dalam kereta kan, terangkat terduduk, terangkat terduduk. Tak berlaku macam tu kan. Kalau macam tu lah, kalau kita langgar bumper, setiap kali langgar bumper kita akan macam naik apa orang cakap, naik kuda kan. Terangkat terduduk, angkat duduk tu macam absorber kita rosak lah tu kot, ataupun memang tak ada absorber. So rosak lah kereta kita cepat kan. Jadi itu konsep damping oscillation. So itu tak berlaku dalam SHM. Okay. So itu adalah cerita kenapa amplitude dengan angular frequency kena constant. Right. Okay, now berbalik kepada konsep kita. So daripada LO ini kita nak analyse. Okay. Analyse maksudnya analisis graf. Okay, jadi konsep yang kita akan keluarkan adalah konsep di sebalik setiap satu displacement yang ada. Okay, contoh untuk konsep yang pertama, konsep dekat Y bersamaan kosong, saya boleh pecahkan kepada 3 location yang famous. Okay, konsep at. Okay, so kita akan pecahkan sebab ini adalah row untuk displacement. So maksudnya pada displacement kosong, pada displacement minus amplitude, dan pada displacement positive amplitude. Okay, so kita akan tengok apakah konsep-konsep di sebalik kedudukan pada equilibrium position pada amplitude dengan minus amplitude. Sebenarnya konsep ni dah dibincangkan dalam video part yang pertama dan kedua dalam topik 7.1. Okay, tapi ini kita nak buat rumusan daripada graf. Okay, so sebenarnya konsep dia sama sahaja seperti yang kita bincangkan. Okay, tidak mengapa. Okay, so untuk kita tahu konsep di sebalik Y minus A, kosong dan A, kita akan bincangkan pula untuk graf yang kedua. Okay, so graf yang kedua adalah velocity time graph. Okay, so kalau kita nak keluarkan bentuk velocity time graph, semestinya kita akan start dengan formula dia. Konsep velocity time graph adalah A omega cos omega T. Okay, maksudnya paksi y-axis kita adalah V for velocity which is meter per second. Okay, dan x-axis graph kita adalah time in second. Okay, so sama seperti graf YT, so kita akan pecahkan dia kepada 3 cycle. Okay, ini adalah contoh saja 3 cycle. Berapa banyak cycle yang kita kena lukiskan bergantung kepada soalan. Okay, so saya pecahkan kat sini adalah saya tunjukkan 3 cycle. Sebenarnya dia ada banyak lagi cycle untuk SHM. Right, so dia bermula dengan kosong. Okay, jadi kita nak melakarkan bentuk cos graph. Kalau perasan di sini, velocity berkadar cosine dengan time. Okay, bermaksud dia akan membentukkan cos graph. Okay, jadi macam mana bentuk cos graph bagi cycle yang pertama? Okay, jadi kita akan buat bentuk positive cos graph. Okay, so untuk cycle yang pertama, positive cos graph adalah bermula dengan maksimum. Okay, kemudian dia akan 0. Okay, kemudian dia akan goes to minus amplitude. Okay, dan kemudian 0 and then lengkapkan satu cycle. Okay, so kita sambungkan bentuk titik ini. Alright, so ini adalah bentuk satu cycle bagi cos graph. V melawan T adalah dalam hubung kait cos. Okay, untuk second cycle kita teruskan. Okay, dia akan goes to 0 first, and then minimum, and then 0, and then back to maximum. Okay, ini adalah second.
Okay, dan third cycle sama je. Okay, minimum, kosong. Kita akan sentiasa pecahkan ni kepada 4 kuadran. Sebab satu cycle ada 4 kuadran. Okay, siap untuk 3 cycle. Right, jadi kat sini, kita akan tuliskan apa konsep bagi maximum velocity. Okay, hati-hati sebab kita dah keluarkan konsep maximum velocity adalah sebagai A omega. Okay, jadi kalau perasan kat sini, bila mana V adalah maksimum, nilai cos omega T adalah 1. Okay, jadi maksudnya bila cos omega T itu adalah 1, A omega darab dengan 1 akan dapat A omega. So maksudnya maximum velocity untuk graf V melawan T adalah A omega, bukan A. Okay, kalau kita lakarkan dia adalah A, salah konsep tersebut sebab A itu untuk maximum displacement. Padahal kita punya paksi Y axis kita sekarang adalah velocity. Jadi kita kena letakkan maximum velocity. Nilai dia adalah A omega, bukan A. Kalau A itu adalah graf Y melawan T. Okay, kalau V melawan T adalah A omega, maximum value dia. Okay, dan paling bawah ni minimum dia adalah minus A omega. Okay. Right, so apa konsep pada Y is equal with minus amplitude? Okay. So kalau kita nak tahu apakah konsep velocity pada minus amplitude, kita kena fikirkan paling senang adalah konsep analogi buaian. Okay, maksudnya buaian ni sedang berayun pada posisi yang paling besar, paling tinggi. Sebab Y is minus A tu maksudnya pada displacement yang maksimum. Okay, apakah halaju kita pada maximum displacement? Okay, jawapannya adalah kosong. Okay, sebab dekat maximum displacement, halaju kita kena kosong. Sebab apa? Sebab kita nak change our direction. Okay, so kedua-dua kedudukan pada amplitude, kita akan halaju kita akan memberi nilai kosong. Sebab kita nak changing the direction. Kita nak ubah direction ke mana? Kita nak ubah direction ke another way. Okay, katakan kalau kita sedang bergerak ke kanan, mencapai maximum displacement, kita akan bergerak pula ke kiri. So, kita kena stop sebentar untuk change its direction. Okay, so maksudnya kalau kat sini Y dekat amplitude ataupun minus amplitude, V nilai dia kosong. Okay, dan apa pula konsep V pada equilibrium position, iaitu pada 0? Okay, jawapan dia akan jadi maximum value. Okay, bermaksud velocity dia adalah paling besar, paling tinggi nilai dia dekat equilibrium position. Okay, so itu adalah konsep di sebalik velocity time graph. Okay, dan seterusnya graf yang ketiga adalah acceleration time. Okay, dan kita nak keluarkan konsep acceleration time, so kita akan keluarkan konsep minus A omega square sin of omega t. Ini datang daripada derivation dalam video 7.1 yang lepas. Okay, so sama je seperti yang kita dah buat sebelum ni. So maksudnya paksi Y axis kita sekarang adalah pecutan. Okay, unit dia adalah meter per second per second. Okay, dan X axis kita adalah time in second. Right, so then kita akan cuba lakarkan for 3 cycle. So maksudnya kita akan lakarkan 3 period. Okay, 1 period, okay, 2 period dan 3 period. Okay, sama je sebab omega dia kena constant, that's why period dia kena constant. Dia akan sama dia punya kelebaran antara period ke period seterusnya. Kalau omega tak constant, kelebaran dia semakin berbeza lah, semakin rapat ataupun semakin jauh-jauh. So itu bukan SHM. Alright, so then kita akan lengkapkan untuk sine graph. So kali ni kita akan memberi minus sine graph. So hati-hati, dekat sini dia ada minus. Okay, so ni adalah minus sine. Okay, saya highlightkan ya apa yang kita dah keluarkan. Ini adalah graf cos. Okay, dan ini adalah graf sine. Positive sine. Kalau YT adalah positive sine, so kalau pula pecutan T adalah minus sine. Okay, jadi kita akan lukiskan minus sine graph. Okay, so ini adalah untuk satu cycle. So dia akan bermula dengan kosong untuk minus sine. So dia akan goes for minus amplitude terlebih dulu. Okay, dan go back to 0.
and then go to maximum value, and then go back to 0. So, ini adalah minus sign graph. Okay, lengkap satu cycle. Okay, then for the next cycle, sama juga seperti first cycle. So, dia akan first from 0, and then goes to minus amplitude, minus minimum amplitude, then go back to 0, and then maximum, and then 0. Okay, second cycle done. Okay, next, from 0 goes to minimum, and then go back to 0, goes to maximum, go back to 0. So, ini adalah third cycle. Alright, so value maximum for acceleration. Okay, jadi konsepnya adalah bila mana acceleration is going maximum, nilai sin omega t must be 1. So, bila A is maximum, so minus amplitude darab omega square darab 1 will be A omega square. So, maksudnya kat sini kita akan lakarkan, labelkan nilai maximum acceleration dia adalah A omega square. Dan minimum value dia adalah minus A omega square. Okay, so kat sini perhatikan betul-betul. Okay, pada paksi y-axis kita, nilai maximum value dia berubah-ubah. Kalau graf Y melawan T, maksimum dia adalah A. Kalau graf V melawan T, maksimum dia adalah A omega. Okay, dan kalau pecutan melawan T, dia adalah A omega square. Okay. Right, so now balik pada konsep. Apa konsep dekat equilibrium position dengan amplitude? Apa konsep pecutan dekat amplitude dahulu? Okay, so kat sini kita kena nampak di mana acceleration dengan displacement dia berkadar langsung daripada SHM punya konsep, di mana acceleration is directly proportional to the displacement. So, semakin besar displacement, semakin tinggi nilai pecutan dia. Okay, jadi maksudnya kalau dekat equilibrium position, Y dia kosong, maksudnya pecutan dia juga akan kosong. Okay, so dia akan kosong. Pecutan dia akan kosong dekat equilibrium position. Sebab amplitude, sebab acceleration dengan displacement berkadar langsung. Okay, dan nilai pecutan ni paling besar adalah pada amplitude. So, ni adalah maximum value untuk kedua-dua amplitude dengan minus amplitude. Alright, so ini konsep untuk pecutan yang dia terbalik dengan konsep velocity. Okay. Alright, so ini adalah konsep Y, V dengan A. Okay, now kita move kepada energy. Okay, konsep seterusnya kita nak bincangkan adalah konsep kinetic energy dulu. Okay, maksudnya kita nak bincangkan kinetic energy melawan displacement. Okay, jadi kita dah tahu satu formula untuk kinetic energy melawan displacement. Okay, yang mana formula dia adalah K bersamaan 1/2. Okay, K bersamaan 1/2 M omega square A square tolak Y square. Okay, so ini adalah hubung kait K dengan Y. Okay, so nampak di sini di mana kaitan K dengan Y, okay, kita boleh pecahkan dia kepada beberapa location. Okay, sebab kita punya paksi x-axis kita adalah Y, okay, iaitu displacement dalam meter. Okay, dan paksi y-axis kita adalah K, kinetic energy dalam unit joule. Okay, bermaksud dekat sini, Y kita ini, displacement ni boleh dipecahkan kepada 3 location. Okay, jadi kita akan labelkan paksi x-axis kepada 3 location. Okay, location dia adalah pada kosong. Okay, kedua adalah pada amplitude. Dan yang ketiga adalah pada minus amplitude. Okay. So then kita akan cari apakah value setiap satu pada K, value setiap satu K pada Y kosong, pada YA dan pada Y minus A. Okay, so kita start dengan Y minus A dulu. Okay, jadi kalau kita masukkan dalam gantian mathematics, okay, apabila Y adalah minus amplitude, okay, saya buatkan calculation sedikit.
Nanti saya akan padamkan nilai tersebut. Okay, so kita nak cari lokasi pertama apabila Y adalah minus amplitude. Okay, so kita masukkan dalam gantian, kita akan dapat K adalah 1/2 M omega square A square tolak Y square. Y sekarang dia adalah minus amplitude. Okay, jangan lupakan square. Okay, so jawapan dia half M omega square dan dalam bracket besar ni tinggal A square tolak dengan minus A square adalah A square. Minus dah hilang. Okay. Maksudnya A square tolak A square ni adalah kosong. So maksudnya kosong darab dengan half M omega square adalah kosong. Okay. Maksudnya sekarang apabila Y is minus A, nilai kinetic energy dia adalah kosong. Okay. So itu adalah koordinat kita yang pertama. Okay. Ini adalah koordinat kita yang pertama. Bila mana Y is minus A, K adalah kosong. Okay, ini adalah koordinat yang pertama. Selesai. Okay, now kita masukkan pula Y adalah 0. Okay, so kita do maths, kita masukkan Y sama dengan 0. Okay, apabila Y sama dengan 0, K adalah half M omega square A square tolak dengan Y square. Y sekarang adalah 0. So maksudnya yang tinggal adalah A square tolak dengan 0 square. So maknanya A square sahaja. Okay, so maksudnya bila Y sama dengan kosong, nilai K adalah half M omega square darab dengan A square. Yang mana nilai itu adalah maximum value. Okay, maksudnya ni adalah koordinat yang kedua. Di mana nilai maximum value dia adalah K max. So dan kita dah keluarkan konsep K max. So K max adalah half M omega square darab dengan A square. Okay, ini adalah K max. K max nilai dia adalah half M omega square A square. Okay, so itu adalah value yang kedua. Okay, dan koordinat yang terakhir adalah pada amplitude. So kita do maths. Okay, gantikan sekarang Y sama dengan A, which is amplitude. Tadi minus A, sekarang A. Okay, then do maths, gantian Y itu adalah A. So, A square tolak dengan A square. Okay, dapat kosong. So, kosong darab dengan satu number half M omega square dapat kosong. So, maksudnya koordinat yang ketiga adalah Y sama dengan A dan K adalah kosong. So, ini adalah koordinat kita yang ketiga. Okay, selesai. So, kita dah dapat ketiga-tiga koordinat. Okay, untuk tiga lokasi Y dan nilai pada K dia. Okey, dan untuk menggabungkan membentuk graf, kita kena faham di mana kelengkungan energi ni dia kena berkadar langsung dengan Y square. So, dia akan memberikan bentuk lengkungan. So, dia akan bertambah daripada koordinat pertama, kita gabung dengan koordinat kedua dan gabung dengan koordinat ketiga. Dia tak berkadar langsung seperti ni. Dia bukan bentuk V yang terbalik. Tak, dia tak berkadar langsung. Dia kena berkadar langsung dengan Y square. Sebab tengok dalam persamaan pun, K berkadar langsung dengan Y square. Jadi, dia punya penambahan tu adalah bukan tetap. Okay, jadi maksudnya kita kena sambungkan ketiga-tiga titik dengan bentuk lengkungan. Sebabkan konsep dia K half M omega square dalam kurungan A square tolak Y square. So, K berkadar langsung dengan Y square. Sebab tu dia akan melengkung. Kadaran dia melengkung. Okay. So, ini adalah bentuk graf kinetic energy melawan displacement. Okay, dan apa konsep yang kita dah keluarkan? Okay, konsep dia pada Y is 0, iaitu pada equilibrium position, nilai kinetic energy adalah maksimum. Okay, dan pada amplitude, kedua-dua amplitude dengan minus amplitude, nilai kinetic energy dia adalah 0. Okay, so itu adalah konsep untuk kinetic energy melawan displacement. Dan logiklah konsep ini sebabkan kinetic energy adalah dia mengikut velocity. Kalau velocity pada equilibrium position adalah maksimum, maka kinetic energy dia juga maksimum. Okay, dan sebaliknya, kalau velocity dia pada amplitude adalah kosong, so maksudnya K kena kosong. Sebab K dengan V adalah berkadar langsung, half mv square. Okay, dia konsisten konsep kedua-dua K dengan V.
Okey, seterusnya adalah U. Okey, U potential energy melawan Y, iaitu displacement. Okey, jadi kita akan keluarkan konsep U. Okey, dalam formula dia adalah half m omega square darab dengan y square. Okay, so paksi y axis kita adalah U, which is in joule, dan paksi x axis kita adalah Y, which is in meter. Okay, so dia punya bentuk graf dia, kita akan tengok daripada coordinates. Okay, jadi kita akan buat seperti yang kita dah buat sebentuk K. So kita akan pecahkan position dia kepada 3 position. Kosong, minus amplitude, and then positive amplitude. Alright, so kita akan cari 3 coordinates untuk 3 location Y. Okay, so untuk lokasi Y yang pertama adalah minus A. So we do maths, kita masukkan dalam rumus, U adalah half m omega square, Y sekarang adalah minus A. So minus A square. Okay, minus A tu dah hilang, minus dia, so tinggal omega square A square sahaja. Okay, so ini adalah point yang pertama. Koordinat yang pertama. So pada Y minus A, U dia adalah maksimum. Okay. So kat sini kita boleh terus masukkan maximum value bagi potential energy. Yang kita dah tahu adalah half m omega square A square. Okay. So kalau perasan, kedua-dua maximum value untuk kinetic energy dan juga untuk potential energy adalah nilai yang sama. Okay, kedua-dua value maksimum mereka adalah sama nilai. Half m omega square A square. Okay, selesai untuk koordinat yang pertama. Okay, next, koordinat yang kedua, kita akan gantikan Y sama dengan kosong. Okay, we do maths. Okay, masukkan Y kosong. So, Y sekarang kosong square. So, dapat kosong. So, itu adalah koordinat yang kedua. Okay, ini adalah koordinat yang kedua. Bila mana Y kosong, U kosong. Okay, dan the last coordinates adalah pada amplitude, and then we do maths. Okay, masukkan A. So maksudnya jawapan U adalah half m omega square A square. Okay, so ini adalah coordinates yang ketiga. Right, so now kita dah dapat 3 coordinates dan kita akan gabungkan ketiga-tiga coordinates dengan satu line. Okay, line kita tak boleh berbentuk linear, dia kena bentuk lengkungan. Kenapa lengkungan? Sebab U dengan Y tu bukan berkadar langsung, dia U berkadar langsung dengan Y square. Jadi dia akan memberi lengkungan graf. Okay, so dia akan gabungkan koordinat 1, 2, 3 dengan bentuk lengkungan. Okay. Right, so ini adalah bentuk graf U melawan Y. Okay, jadi senang nak hafal dekat sini, perbezaan bentuk K dengan U adalah untuk U, okay, bentuk graf dia macam mana bentuk letter dia. Kalau perasan letter U tu macam bentuk senyum. Okay, the letter U tu macam bentuk senyuman. So, graf dia pun berbentuk senyuman. Itu senang nak hafal. Okay, dan K sebaliknya. Okay, kalau K bentuk dia masam. Okay, bentuk masam, senyuman yang masam. Okay, dan konsep dia. Okay, apa konsep dekat maximum displacement dekat amplitude? Okay, so nilai U adalah paling besar dekat amplitude. Okay, dan nilai potential energy adalah 0 dekat equilibrium position. Okay, tally lah dengan nilai yang kita dah keluarkan kat sini. Okay, dan nilai konsep U melawan Y ni konsisten dengan pecutan. Okay, konsep dia macam lebih kurang sama untuk U dengan pecutan. Kedua-duanya adalah kosong dekat equilibrium position dan maksimum dekat amplitude. Okay, yang terakhir. Okay, yang terakhir graf kita adalah total energy. Okay, melawan Y. Okay, so kita keluarkan konsep total energy melawan Y, di mana konsep dia adalah half darab dengan m omega square A square. Right, so perhatikan dekat sini, kalau K dengan U, kedua-dua equation dia ada dalam sebutan Y. Saya highlightkan. K dengan Y tu dia ada relationship. U dengan Y pun ada relationship dia.
Okay, tetapi untuk total energy, dia tak ada relationship dengan Y. Sebab dia punya rumus dan konsep kita dah keluarkan adalah half m omega square darab dengan A square. Okay, kalau kita nak recap balik mana datang formula ni, kita akan gabungkan K dengan U. Sebab total energy maksudnya hasil tambah K dengan U. Jadi bila kita tambahkan dua formula K dengan U ni, kita akan cancel out half m omega square Y square. Maksudnya yang tinggal hanyalah half m omega square darab dengan A square. Okay, bermaksud kalau kita nak lakarkan bentuk graf dia, okay, jadi kalau pada mana-mana position of displacement, kosong ke, A ke, ataupun minus amplitude, okay, so kalau kita nak cari apa total energy dia, bentuk dia, okay, so kita akan lakarkan 3 titik. Okay, sama je. So pada Y minus amplitude, cuba kita gantikan Y sama dengan minus amplitude dalam formula E. Boleh ke tidak? Tak boleh kan, sebab tak ada kuantiti Y. E tak ada kuantiti Y pun dalam formula dia. Bermaksud pada Y minus amplitude, minus amplitude, so nilai E tu adalah tetap. Nilai E adalah half m omega square darab dengan A square. Okay, so kita lakarkan value dekat sini. Maksimum E tu adalah half m omega square darab dengan A square. Okay, so itu point yang pertama. Okay, point yang kedua, kita substitute Y sama dengan kosong dalam formula E. Boleh ke tidak? Tak boleh kan, sebab tak ada kuantiti Y. Maksudnya nilai E juga adalah tetap. Half m omega square darab A square. Dan koordinat yang ketiga, gantikan Y sama dengan amplitude dalam formula E. Juga tak boleh sebab tak ada Y dalam formula E. Maksudnya point yang ketiga pun adalah nilai yang tetap. Okey, jadi kita dah ada 3 titik, so kita gabungkan dia sahaja. So then kita akan dapat satu bentuk linear. Okey, bentuk linear seperti ini. Okey, bermaksud ini menunjukkan total energy is constant at all position. Okay, total energy is constant at all position. Okay, jadi kalau kita keluarkan konsep tersebut, maksudnya total energy dia tetap constant. Okay, dia constant. Dekat kosong pun dia constant, which is maximum. Dekat amplitude pun constant. Ataupun maximum lah, kita boleh katakan dia maximum. Okay, so konsep yang kita boleh keluarkan di sini adalah seperti yang saya just maklumkan tadi, di mana kenapa nilai total energy constant adalah because of the principle of conservation of energy. So di mana total energy untuk SHM at any position is constant ataupun conserve. Okay, so ini adalah prinsip bagi conservation of energy. Okay, right then. Okay, saya nak bawa kepada satu contoh. Okay, katakan kita gabungkan kedua-dua graf. Okay, so kita gabungkan kedua-dua graf untuk kinetic energy bersama dengan potential energy. Okay, kita apa konsep di sebaliknya untuk titik persilangan antara mereka. Okay, so kalau kat sini kita lakarkan graf tenaga secara general melawan dengan displacement pada minus A, pada kosong, and then pada A. Okay, so bentuk yang kita dah keluarkan untuk graf kinetic energy adalah graf bentuk masam. Okay, dan graf potential energy pula adalah berbentuk senyuman. Okay. Right, so then kalau perasan dekat sini, semakin besar, okay, saya labelkan semula, ini adalah graf untuk kinetic energy, ini pula adalah graf untuk potential energy. Okay, jadi semakin besar nilai kinetic energy, nilai potential energy akan semakin berkurang. Okay, dan ada satu titik di mana persilangan antara K dengan U berlaku, di mana kat sini adalah lokasi apabila kinetic energy bersamaan dengan potential energy. Okay, so apa konsep di sebalik ini? Ini adalah konsep titik persilangan ini adalah
di mana kinetic energy sama dengan potential energy. Okay, kinetic energy sama nilai dengan potential energy. Okay, so kita nak tahu apakah location bila mana kinetic energy sama dengan potential energy. Right, so what is the displacement ataupun location apabila kinetic energy sama nilai dengan potential energy? Okay. Jadi untuk kita tahu apakah lokasi Y apabila K sama dengan nilai U, kita akan buat mathematics. Okay, so cara dia adalah kita akan masukkan formula K dengan U. Okay, untuk mencari nilai Y. Okay, di mana K adalah half M omega square A square tolak Y square. Okay, manakala U formula dia adalah half M omega square darab dengan Y square. Okay, dan kita simplifykan. Okay, potong half, potong mass, potong omega square. Okay, yang tinggal A square tolak Y square sama dengan Y square. Okay, now kita boleh kumpulkan Y. Okay, so bila kita kumpulkan Y, kita akan dapat 2Y square sama dengan amplitude. Okay, saya alihkan minus Y square ni ke kanan. Okay, so maksudnya amplitude dia adalah positif. Dan Y juga adalah positif. Okay, so kedua-dua ada square lah. Okay, Y square tambah Y square adalah 2Y square bersama dengan A square. Okay, so apakah lokasi Y? So kita akan keluarkan Y sebagai subjek. Okay, so kita akan do maths. So maksudnya A square bahagi 2. Okay, di sini adalah Y square. So kita akan square rootkan dia. Okay, so maksudnya jawapan dia adalah pada lokasi Y bersamaan A. So punca kuasa A square ni kita dah asingkan. So maksudnya kat bawah ni adalah punca kuasa 2. Okay, so ni adalah konsep dia. Okay, di mana kinetic energy adalah sama nilai dengan potential energy pada displacement amplitude per square root of